Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab kita ni, kitab Bahrul Madhi, yang merupakan hadis-hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Saya tak pasti kita dah masuk dah hadis yang ke-54 pada kuliah yang lepas. Mungkin tengah-tengah kot. Tak apalah, kita ulang secara ringkas Dalam kitab Bahrul Madhi ni, hadis yang ke-54. An Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi kal muhli qala ka'aqariz zaiti fa idza qarrabahu ila wajhihi saqatat farrahu wajhi. Hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita tengok maksud dia secara sepintas lalu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan firman Allah, yakni kal muhli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti hampas minyak. Maka apabila orang-orang yang bermaksiat dihampirkan pada wajahnya, yakni dihampirkan kal muhli tadi ataupun hampas minyak tadi, kata Rasulullah, nescaya jatuh kulit mukanya. Jatuh kulit mukanya. Jadi hadis ni ringkas membincangkan suatu perkara yang ada dalam neraka, nama dia kal muhli. Baik, kita lihat huraian dia. Nabi SAW dalam hadis ini bercakap berkenaan dengan suatu kalimah yang ada dalam Al-Quran, iaitulah kal muhli. Ya, dalam Al-Quran ada kalimah yang dikatakan yang disebut sebagai kal muhli. Ada beberapa ayat yang menyebut tentang kalimah ini. Di antara ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kal muhli ini ialah surah Ad-Dukhan ayat yang ke-45. Dalam ayat 45 ni disebut kal muhli. Kita baca sikit untuk mendapat gambaran tentang kal muhli ini. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-45 ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut kal muhli yaghli fil butun. Maksud dia, ia adalah kal muhli, sebagai kal muhli, yakni dimasukkan dengan sebagai hampas minyak. Yaghli fil butun, yang mendidih dalam perut. Maknanya cerita kal muhli ini merupakan suatu minuman yang terdapat dalam neraka yang akan dihidangkan kepada ahli neraka. Itu cerita dia. Tadi saya hanya petik suatu ayat yang menyebutkan kalimah kal muhli. Baik, kita balik kepada cerita dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW hendak menjelaskan satu kalimah, iaitu kal muhli. Maknanya hadis ini merupakan tafsiran kepada kal muhli. Gitulah kaedah tafsir, tuan-tuan. Antara tafsir ni, yang kaedah yang digunakan oleh ulama-ulama tafsir, kadang-kadang ulama tafsir ni ambil ayat Al-Quran
satu ayat Quran untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Ada juga kaedah dia menggunakan hadis Nabi. Contohnya macam tadi lah. Dia ambil hadis Nabi untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Ada juga ulama-ulama hadis mengambil riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat, daripada tabi'in, daripada tabi'in yang mendapat ilmu daripada Rasulullah sendiri tentang tafsiran-tafsiran ini. Ada belaka kaedah dia, ya. Kalau kita sebut macam tu, kenapa kita ulama-ulama tafsir bila nak tafsir Al-Quran ni dia mesti ada sumber? Sama ada dia ambil daripada Quran sendiri, ataupun ambil daripada hadis Nabi, ataupun ambil daripada sahabat, ataupun tabi'in. Kerana terdapat amaran daripada Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, antaranya yang berbunyi, man fasaral Quran birra'yi, man fasaral Quran birra'yi fahuwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran mengikut akal fikiran dia semata-mata, maka akan disediakan tempat duduk dalam neraka. Ini merupakan satu amaran kepada sesiapa juga yang cuba nak tafsir Al-Quran menggunakan akal, walaupun dia tu pensyarah universiti. Sebab orang yang menafsir Al-Quran ni dia ada syarat-syarat dia. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu, bolehlah cari buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang usul tafsir. Di sana dia bagi tahu lebih daripada 10 syarat-syarat untuk seseorang itu menjadi ahli tafsir. Selain daripada tu, dia kena mengikut disiplin yang diajarkan tadi, iaitulah yang ditunjukkan oleh ulama-ulama tafsir. Itu satu perkara, ya. Jadi hadis ni merupakan satu kaedah yang ulama guna untuk tafsir. Dia sedang tafsir kal-muhli. Maka Rasulullah kata kal-muhli. Kal-muhli ni kata Rasulullah ka'aqariz zaiti. Ka'aqari seperti az-zaiti, hampas minyak. Seperti hampas minyak. Jadi kalau kita faham hampas minyak ni macam mana tuan-tuan? Hampas minyak. Hampas minyak ni kalau kita faham macam minyak tar lah tu. Minyak tar warna hitam. Kalau kita duduk dekat busukkan baru ni kan, tapi orang guna untuk buat jalan. Jadi kata Rasulullah, kal-muhli ni seperti hampas minyak warna hitam. Dia ada dalam neraka. Dia ada dalam neraka. Kalau kita lihat di sudut lain, Al-Muhli ni, kalau kita lihat kitab-kitab kamus bahasa Arab, ada yang menjelaskan, antaranya kalau kita rujuk kitab kamus Arab, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada Dewan Bahasa Pustaka ada keluarkan kitab kamus bahasa Arab tebal ni. Dalam ni dia kata ada beberapa huraian. Yang pertamanya, Al-Muhli ni bermaksud bahan logam yang cair seperti perak, besi, timah dan emas. Mana Al-Muhli ni dia duk cerita tentang, ini saya tunjuk cerita ni daripada kamus bahasa Arab. Al-Muhli ni logam yang cair, yang panas, yang mendidih. Itu satu. Dalam kamus yang sama dia kata Al-Muhli juga bermaksud tahi minyak. Macam tadilah, maknanya minyak tar tu. Dan dimaksudkan juga Al-Muhli ini nanah. Jadi maknanya boleh kalau ikut dari segi bahasanya boleh dimaksudkan sebagai cairan logam yang merah menyala, yang panas, kemudian tahi minyak ataupun nanah. Okey, kenapa saya korek 2-3 bahasa ni? Sebab nak cerita, nak menggambarkan ini jenis minuman yang akan dihidangkan kepada ahli neraka. Ahli neraka juga merasa dapat, juga merasa dahaga. Bila dia dahaga, dia minta nak minum. Tapi ini yang dihidangkan. Jadi kalau tergambar dalam pemikiran kita,
cairan logam yang panas. Maknanya bukan 100 darjah Celsius. Yang jadi logam ni dia panas sampai dia cair, suhu dia dekat 1000 lebih. 1000 lebih Celsius. Yang kita masak air itu 100. Ni 1000 lebih. Lepas tu pula boleh jadi, kalau ikut dari segi bahasa tadi, nanah, tahi minyak. Baik. Kemudian Rasulullah SAW kata, fa idza qarrabahu ila wajhihi, apabila didekatkan kepada wajah, belum minum lagi ni, ahli neraka yang dahaga minta minuman, maka dibawa kalmuhli, seperti kalmuhli tadi, al-muhli tadi. Maka Rasulullah kata, fa idza qarrabahu, bila mana dihampirkan ila wajhihi, kepada wajah mereka, pada muka-muka mereka, Rasulullah SAW sambung, saqatat ni maksudnya jatuh gugur berkeping-keping. Jatuh gugur berkeping-keping. Apa dia? Farwahu wajhihi, kulit mukanya, fihi, ke dalamnya. Jadi cerita ni tuan-tuan, minuman yang akan diberi kepada ahli neraka. Nama dia kalmuhli. Tafsiran dia seperti mana saya sebutkan tadi. Nabi kata bila mana hampir saja, belum minum lagi, gugur habis, jatuh berkeping kulit muka dia. Allahu Rabbi. Jadi bagaimanalah keadaan dia kalau misalkan kata seseorang tu jadi ahli neraka. Belum lagi kita lihat benda-benda lain. Ini satu jenis minuman. Okey. Baik. Saya sebut sikit tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kita dah baca sedikit lagi tu berkenaan dengan latar belakang hadis dhaif. Hadis dhaif ni boleh kita guna untuk fadail a'mal. Baik, cuba kita lihat sedikit huraian Syekh Muhammad Idris Abdul Ra'uh Al-Marbawi, pengarang kitab Bahrul Madhi ni. Bila dia hurai hadis ini, maka dia sebut, dia kata apa? Isi neraka itu besar azab ke atas mereka. Tiada apa sesuatu yang datang kepada tubuhnya melainkan semuanya azab. Kata Syekh kita ni. Dia kata orang dalam neraka besar kena azab. Apa sahaja yang berinteraksi dengan tubuh dia merupakan azab. Kalau saya boleh guna bahasa macam tu, apa sahaja yang berinteraksi dengan tubuh dia, azab. Seperti udara jadi azab, bunyi jadi azab, minuman jadi azab, cahaya jadi azab. Apa saja, tempat duduk jadi azab, tempat berdiri jadi azab, bercakap jadi azab. Allahu Rabbi. Maknanya kata Syekh kita ni semua benda azab. Kemudian dia cerita lagi, sekiranya lapar tu jadi azab. Jika makan jadi azab. Allahu Rabbi. Sekiranya dahaga jadi azab, kata Syekh kita. Jika minum jadi azab, termasuklah guna kalmuhli tadi. Dan minuman semuanya sehabis-habis teruk, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis tadi. Allahu Rabbi. Maknanya kalau kita reti kedudukan neraka dan kita betul-betul mengimaninya, dan sekiranya semua ayat mengimani perkara ni, tak ada orang buat jahat. Tak ada orang buat jahat. Hadis seterusnya. Hadis yang ke-55 dalam kitab Bahrul Madhi. An Abi Hurairah
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hamima la yusabbu ala ruhusihim fayanfudhul hamim hatta yakhlusa ila jawfi wa yaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya air panas akan dituang ke atas kepala mereka. Tadi Al-Muli itu nak suruh minum, Nabi kata sesungguhnya air panas akan dituang ke atas kepala mereka, maka tembus air panas hingga habis ia sampai ke perutnya, dan memotong dan menghancur luluh barang yang dalam perutnya hingga melalui ia dari kedua kakinya, dan ia leburkan dan cairkan, kemudian dikembalikan seperti adanya, maknanya seperti sedia kala. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini hasan sahih. Baik, kita lihat. Tadi kita baca sebentar lalu, sekarang kita lihat perlahan-lahan, satu perkataan demi satu perkataan dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dia. Nabi kata innal hamim, sesungguhnya al-hamim. Al-hamim ni air panas. La yusabbu ala ru'usihim, la yusabbu akan dituang, ala ru'usihim ke atas kepala mereka. Maknanya orang dalam neraka pun kena mandi jugalah. Macam kita, bila kita hari sejuk, kita ada water heater dekat rumah. Dalam neraka memang disediakan water heater untuk dia. Jadi al-hamim tadi, kata Rasulullah, la yusabbu ala ru'usihim, dituang ke atas kepala mereka. Kemudian Nabi kata fayanfuzul hamim, fayanfuzu maka tembus. Fayanfuzu maksudnya maka tembus al-hamim, air panah tadi, hatta sehingga yakhlusa, hingga habis dia, ila jaufi, sampai ke perut. Allahu Rabbi, tuang atas kepala, ajaknya nak mandi tapi tak jadi mandi. Tuang atas kepala, dia jadi tembus kepala ni. Tembus kepala ni, maka dia melaluilah anggota tubuh dia sampai ke perut. Nak mandi tapi jadi lagu tu. Berat tak berat tuan-tuan? Berat tak berat? Kemudian Nabi kata lagi, lepas air tadi yang nak mandi tuang atas kepala, tapi tak jadi mandi, bahkan dia menghancurkan tengkorak manusia, menghancurkan otak manusia dan organ-organ yang ada dalam kepala dia, terus melalui kerongkong dia sampai ke perut. Lepas tu Nabi sambung, Fayaslitu maksudnya air tadi memotong-motong, menghancur-hancur lulu. Kalau kita nak terjemah, menghancur, memotong-motong, menghancur lulu. Apa yang fi, dalam jaufi, dalam perut dia. Maknanya air tadi yang hajat nak mandi, perut tu tidak hancur habis. Hatta sehingga yang muruqa, melalui min qadamaihi, kedua kaki dia. Bukan keluar kat dubur, kau tapak kaki. Hatta yang muruqa min qadamaihi, hingga melalui dua kakinya, wa huwa sahru, dan ia lebur cair. Semua benda yang ada, makna tulang dia hancur, Allahu Rabbi, kulit dia hancur, daging dia hancur, keluar ke tapak kaki. Tuan agak-agak, kalau keadaan inilah berlaku atas dunia ni, lepas tu pula
tak diizinkan mati. Macam mana agak-agak? Kalau sakit pengsan mati lain, ni tak boleh mati. Sampai hancur begitu sekali. Hancur begitu sekali. Tak tahu nak cakap ada. Hadis ini hasan sahih. Hasan sahih ni dia kuat pada sahih. Dan kita dah baca gitu kan? Kita baca. Hasan sahih ni kuat pada sahih. Allahu Rabbi. Kita baca sikit huraian Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi tentang ayat ni. Saya dalam huraian hadis ni saya tak baca semua, jadi panjang sangat. Saya ambil benda-benda penting supaya kita dapat faham terus yang nak disampaikan dalam hadis berkenaan. Jadi Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi kata, disebut dalam hadis ini tentang air panas, iaitu satu seksa yang sangat azab kerana dia menghancurkan tubuh dan tubuh tidak mati. Itu masalah dia. Kalau Tuhan bagi mati dalam akhirat esok-esok, mana lega lah sikit, kan? Tapi tak ada mati, tuan-tuan. Tak ada mati. Bahkan merasai sakit yang berganda-ganda. Allahu Rabbi. Berganda-ganda. Memang tak boleh nak banding lah, tuan-tuan. Dengan apa saja kesakitan yang kita pernah rasa kat dunia ni, tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Kita lencong sikit. Tak tahulah orang lain. Kalau saya, yang saya sakit sekali dulu masa aksiden, masa muda-muda bawa motor, aksiden patah paha. Sakit. Patah paha. Paha saya masa tu patah betul, patah tajam. Masa tu tak sakit lagi. Yang sakit ni orang nak mari tolong. Diangkat kita tak kena gaya, yang patah tajam tu cucuk paha daging paha. Ya Allah, sampai terkencing macam tu. Punya sakit. Tak boleh nak banding dengan benda yang dicerita dalam hadis ni. Maknanya kalau diberi pilihan diberi pilihan nak sakit macam ni ke sakit macam aksiden dulu, kita pilih sakit aksiden dulu. Mungkin kalau kakak-kakak, makcik-makcik, mungkin kesakitan tu salih. Kalau bagi pilih salih daripada pilih benda ni. Berat sangat. Hancur dulu. Allahu Rabbi. Hadis seterusnya. Ke berapa dah? Hadis yang ke-56 pula. An Abi Umamah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawmihi wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'u qala yuqarrabu ila fihi fayaqra'uhu fa idza udniya minhu syawa wajahahu wa waqa'at farfahu ra'sihi fa idza syaribahu qatta'a am'a'ahu hatta takhruja min duburi yaqulullah wa suqu ma'a hamiman faqatta'a am'a'ahu wa yaqulu wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sa syarab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ni dhaif, tapi dhaif yang paling ringan sekali. Dia dhaif ada, kalau ikut kategori itu, kalau kita mengaji, dia ada tujuh peringkat. Dhaif ada 7 peringkat. Yang ketujuh tu paling teruk. Yang pertama tu paling ringan, yang ni yang paling ringan. Kita baca hadis ni makna dia sebentar lalu. Dari Abu Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan firman-Nya. Sekali lagi, hadis ini merupakan satu tafsiran kepada ayat Al-Quran. Ya. Jadi Nabi ini nak menjelaskan tafsiran pada satu ayat Al-Quran, iaitulah wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'u.
Ayat ini ialah surah Ibrahim ayat ke-16 dan 17. Baik. Nabi kata tadi nak menjelaskan ayat Al-Quran. Ya, surah Ibrahim ayat 16 17. Apa maksud dia tadi? Maksud dia ialah dan dia akan diberi minum daripada air danur. Tadi kita mula kita cerita Kal-Muhli. Yang kedua kita cerita pasal Al-Hamim, yang digunakan untuk mandi orang dalam neraka. Yang ni pula dia cerita secara khusus minuman yang nama dia danur. Saya ulang balik. Maksud ayat tadi, wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'u. Wa yusqa dan akan diberi minum min ma'i daripada air sadidin. Sadidin air danur. Yatajarra'u, maka diteguk akan dia. Ulama tak, nanti bila kita lihat tafsir huraian hadis ni, yatajarra'u ni maksudnya dia teguk demi teguk demi teguk. Dia ada hikmah tu kenapa teguk demi teguk tu, dia nak cerita lepas ni. Hadis ni bersambung. Sabdanya, minuman itu dihampirkan kepada mulutnya, yakni orang-orang dalam neraka, orang-orang yang melakukan maksiat, maka benci ia akan dia. Nabi cerita, siapa yang hampirkan pada muka dia tadi? Petugas-petugas dalam neraka lah. Malaikat-malaikat yang petugas dalam neraka. Orang yang nak bagi minum tadi, dia akan hampirkan minuman tadi kepada mulut orang yang melakukan maksiat. Maka kata hadis ni, maka benci ia akan dia. Maka apabila didekatkan daripadanya, masak mukanya. Tadi kita ceritakan Muhli gugur, jatuh habis, berkeping-keping muka. Yang ni pula air minuman, yang ni air danur, sadidin ni air danur, dekat pada muka dia, masak muka. Allahu Rabbi. Masak macam kita masak ayam, masak ikan. Nak minum, belum minum lagi, hampir masak muka. Dan gugur kelip kepala dia, yang ni jatuh menggelupas. Gugur kulit kepala dia. Maka apabila minum ia akan dia, maknanya bila dah belum minum lagi dah teruk dah. Masak muka dia, gugur kulit kepala dia. Maka apabila minum ia akan dia, dikerak-kerak perutnya, maknanya hancur perutnya hingga keluar cairan daripada tubuh dia. Allahu Rabbi. Maknanya berat tuan-tuan. Neraka ni benda berat. Jangan duk bergurau. Jangan duk bergurau bila orang mari tegur kita, pak cik, jangan buat benda ni tak baik. Jangan ambil tanah orang, tak baik. Biar aku tangguh sendiri. Jangan duk main belagak macam tu. Kalau kita dengar ni benda-benda ni memang tak padan nak cakap macam tu. Kenapa saya sebut gitu? Ada tak orang? Ada. Ada yang perangai macam tu. Bila orang tegur, dia kata dosa dia tanggung, kita tak tanggung. Sedap dia kata dia. Saya ulang balik. Maka apabila minum ia akan dia, dikerak-kerak perutnya hingga keluar cairan daripada tubuhnya. Maka lepas tu hadis ini membawa satu lagi ayat Al-Quran, iaitulah surah Muhammad ayat nombor 15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan diberi minuman mereka itu akan air panas mendidih, maka sehingga dipotong-potongnya perut, yakni usus mereka itu. Maknanya tadi Nabi cerita hadis, sekarang Nabi petik ayat Al-Quran yang senada dengan huraian tadi, iaitulah surah Muhammad ayat 15 yang bermaksud dan diberi minuman mereka itu akan air panas yang mendidih,
maka sehingga dipotong-potongnya perut yang usus mereka itu. Maknanya cerita berkenaan hal ini bukan saja hadis Nabi, walaupun hadis ni dhaif, peringkat nombor 1, Nabi bawa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bukan dhaif dah. Ayat Al-Quran ini hukum dia mutawatir, nombor 1. Nah, di sudut yang lain tuan-tuan, hadis ni nak menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sendiri menggunakan ayat Al-Quran untuk menafsir ayat Al-Quran yang lain. Dia nak tafsir ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 16 hingga 17. Mula-mula Nabi cerita hadis dia. Kemudian dia bawa pula ayat Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-15. Jadi ni benda-benda ataupun teknik-teknik dalam menafsir Al-Quran. Sebab Al-Quran tak boleh ditafsir sebarang. Macam kita-kita ni yang tak ada ilmu yang khusus, tak boleh nak tafsir sendiri. Jadi kalau nak faham, boleh rujuk kepada mana-mana kitab tafsir. Yang paling mudah sekali, tafsir yang terjemahan yang dibuat oleh Jabatan Perdana Menteri dulu, Luar Cakil kan, Tafsir Ar-Rahman. Tafsir Ar-Rahman tu bukan hanya terjemahan tuan-tuan, dia tafsir tu, tafsir ringkas. Jadi tuan-tuan boleh, kalau misal kata paling cikai sekali, pegang yang tu. Kalau nak sedap, sekarang ni tafsir Ibnu Katsir memang banyak diterjemahkan dalam bahasa yang cukup mudah. Boleh tuan-tuan boleh kalau ada duit lebih sikit, boleh kitab tafsir. Ada berbagai-bagai cetakan, ada yang 10 jilid, ada 8 jilid. Berjinak-jinaklah dengan tafsir. Baik, itu saya selingar sedikit. Kebetulan hadis ni mengajar kepada kita cara tafsir, di samping kita nak faham bagaimana keadaan minuman dalam neraka. Baik, kemudian dan Allah berfirman, Nabi bawa lagi satu ayat Al-Quran nak tafsir ayat surah Ibrahim ayat 16 hingga 17, iaitulah Suratul Kahfi, iaitu wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yasil wujuh bi'sas syarab, yang bermaksud dan jika meminta tolong mereka itu, nescaya ditolong mereka itu dengan air seperti al-muhli, maknanya seperti mana yang kita sebut tadi lah, dimasaknya akan mukanya, itulah sejahat-jahat atau yang paling buruk bentuk minuman. Allahu Rabbi. Masuk isyak pukul berapa? Berapa minit kata? Baik. Hadis yang kita baca tadi, yang hadis nombor 56 ni, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dia bawa huraian yang cukup menarik. Saya cuba ringkaskan. Lepas hadis ni ada satu hadis lain mula bercerita tentang buah zakum. Itu tak sempat lagi ni. Kita bawa boleh akan datang. Baik, cuba kita lihat huraian yang dibawa oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi tentang hadis ini. Baik. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dia mula sebut antara benda penting, dia fokus kepada surah Ibrahim ayat 16 hingga 17, iaitulah wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'u, dan dia akan diberi minum air apa? Sadidin, air danau, lalu diteguk seteguk demi seteguk akan dia. Baik, sekarang ni Syekh Muhammad Idris nak cerita tentang ma'in sadidin, air danau. Okey, ringkas-ringkasnya, yang pertama dia kata air danau ni yang dihidangkan kepada ahli neraka, seperti mana kita sebutkan tadi, yang bila hampir dengan muka dia jadi masak, kemudian jatuh kulit kepala dia,
Lepas tu bila minum pula keluar sampai tapak kaki. Baik. Kata Syekh kita ni, iaitulah air nanah daripada kulit dan daging yang dijadikan minuman ahli neraka. Allahu Rabbi, teruk sangat minuman tu. Ma'in sadidin tadi, air danau tadi, air daripada kulit dan daging, air daripada kulit dan daging nanah lah, yang dijadikan minuman ahli neraka. Kemudian kata dia lagi, berkata Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi, iaitulah daging dan nanah yang mengalir daripada segala perempuan yang berzina. Allahu Rabbi, jijik sangatnya, jijik sangat tuan-tuan. Kena ingat, antara minuman dia sadidin tadi, ma'in sadidin tadi, lepas dia kata air nanah daripada kulit dan daging. Lepas tu dikata pula berdasar pada Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi, iaitu daging dan nanah, dia ulas daging nanah tadi yang mengalir daripada segala perempuan yang berzina. Allahu Rabbi. Satu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan taksiran kepada wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'u dalam hadis ini, dan air danau itu bukannya busuk dan mual itu menjadi seksa dengan dia sahaja, bahkan amat bisa. Busuk satu hal, kotor satu hal, jijik satu hal. Kata Syekh kita ni, yang menjadi masalahnya selain daripada yang tadi, dia sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Kalau kita sebut bisa ni tuan-tuan, apa dia benda yang paling bisa atas dunia? Boleh jadi kita terlintas bisa ular tendung selah. Nak banding dengan bisa ni, jauh tuan-tuan. Jadi dalam keadaan bisa yang seperti itu, di samping busuk dan sebagainya, yang ni yang menyeksakan ni kan, iaitu bila hampir ke mukanya, luruh daging muka. Dengan sebab bisa tadi, luruh daging muka. Panas satu hal, busuk satu hal, bisanya. Dan bila masuk perut, hancur isi perut dia. Penyebab hancur tu panas satu hal, tapi bisa yang lebih teruk daripada bisa ular tadi. Allahu Rabbi. Yang kita faham lah dekat dunia ni, kalau orang kena patuk ular king cobra tu, rasa-rasa berapa minit dia boleh bertahan? Tak sampai 10 minit dah. Lambat memang kiok je. Berat azabnya. Siapa pernah kena sengat terbuai sini? Pernah tak? Saya pernah kena. Sakit sengat terbuai ni. Sakit. Tak ada ayat nak cerita. Itu bisa terbuai. Ini bisa yang amat-amat sangat. Kata Muhammad Idris Al-Marbawi lagi, yatajarra'u. Tadi dia uraikan ma'in 5 minit boleh ya? 5 minit kita kan. Tadi Syekh kita dah urai ma'in sadidin air danau. Sekarang ni dia nak urai yatajarra'u, diteguk, ditelankan dia. Maksudnya dia teguk seteguk demi seteguk demi seteguk. Kerana apa? Nombor satu, memang dahaga nak air, tapi tak boleh nak masuk. Dengan pahitnya, dengan bisanya, dengan sakitnya, dengan busuknya, dengan jijiknya. Allahu Rabbi, tak ada ayat nak cerita tuan-tuan. Tak ada ayat nak cerita. Allahu Rabbi. Jadi saya rasa memadailah setakat ni. Kita sempat sebut 3 hadis. Satu sebut tentang kalamuli. Hadis tu hadis dhaif. Yang keduanya berkenaan dengan al-hamim. Hadis itu hadis hasan sahih. Yang hadis ni hadis dhaif, tetapi dhaif yang paling ringan, tetapi disokong oleh 3 ayat Quran, jadi kuat lah. Jadi kuat. Cumanya pengajaran, kesimpulan yang boleh kita ambil tuan-tuan, belum lagi kita lihat benda-benda yang lain, keadaan air dan neraka. Bila kita lihat bab minuman saja, percayalah tak ada orang sanggup. Tak ada orang sanggup.
Maka sama-samalah kita cari jalan untuk jadi orang baik. Bukan saya kata tuan-tuan makcik-makcik tak baik, tidak. Untuk jadi baik di depan Tuhan ni dia kena ikhtiar. Baik di sisi Allah ni kena ikhtiar sungguh. Satu daripada definisinya solat khusyuk. Solat khusyuk. Kalau kita boleh khusyuk, kita baik dengan Allah lah. Kalau kita tak boleh khusyuk, kita tak baik dengan Allah. Sama seperti ayah bila anak dia bercakap dengan paling punggung, ayah marah tak? Marah tak? Sama jugalah bila satu orang tu bercakap dengan Allah. Saya kata bercakap sebab hakikat solat, dia bercakap tiba-tiba tidak khusyuk, maksudnya dia paling punggung dengan Allah. Allah marah tak? Marah tak? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.